Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari seperti biasa pada pagi Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat. Agak lama juga kita berhenti, cuti sebulan lebih nak. Dan kita masih lagi dalam nota ke-13. Kita telah siap membincangkan bab ke-68 dengan hadis di bawahnya. Hari ini kita insya-Allah akan belajar bersama-sama bab ke-69 dengan dua hadis di bawahnya, iaitu hadis yang ke-714 dan seterusnya 715. 715 ada dua hadis itu, 714, 715. Bab yang ke-69 kalau nak kira muka surat tu 1200 lah. Babun hal ya'khudhul imamu idza syakka biqaulin nas. Bab, bolehkah imam menerima keterangan makmum jika ia ragu? Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik bin Anas an Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min ithnatayn faqala lahu dhul yadayn aqsurat as-salah am nasita ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadaqa dhul yadayn faqala an-nas na'am فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari salat 2 rakaat, Dzul Yadain berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, apakah salat ini telah diqasar?" telah qasar atau engkau, atau kalau bahasa kita beradab kita tuan lah, yang terlupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang yang hadir, apakah benar Dzul Yadain? Ini apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain? Orang-orang menjawab, ya, yakni benar, ya benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan mengerjakan salat 2 rakaat lagi, yakni yang kurang. Lalu memberi salam. Kemudian baginda bertakbir dan sujud seperti sujudnya, yakni sujudnya yang biasa atau lebih lama lagi daripada yang biasa itu. Wa bihi qala haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah an Sa'd bin Ibrahim an Abi Salamah bin Abd al-Rahman عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi. Dia berkata, Nabi SAW mengerjakan salat zuhur 2 rakaat. Lalu dikatakan kepadanya,
engkau atau tuan tuan telah mengerjakan salat hanya 2 rakaat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat lagi, yakni yang kurang. Kemudian memberi salam. Setelah itu baginda sujud, yakni sujud sahwi 2 kali. Itulah 2 hadis di bawah bab ke 69. Kita tengok dulu setakat tu. Kalau ada masa lagi kita sambung lagi lepas tu. Kalau tidak pada setakat tu lah. Baik, balik semula tempat kita mula-mula baca tadi. Sini. Babun hal ya'khudul imamu idza syakka biqaulin nas. Bab 69. Bolehkah imam menerima keterangan makmum jika ia ragu? Itu soalan yang ditimbulkan oleh Imam Bukhari. Tajuk dia tu dalam bentuk soalan. Kadang-kadang tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari ni dalam bentuk soalan. Dia tidak menjelaskan ke mana-mana. Dalam bentuk soalan. Ini termasuk dalam usul ke 32. Dalam usul tajuk-tajuk bab Imam Bukhari yang Syekh Zakaria susun, itu tajuk ke-32. Usul ke-32. Usul ke-32 iaitu tajuk yang dimulakan dengan kata tanya ataupun istifham. Istifham. Seperti hal, adakah? Itu tanya. Adakah? Dan Imam Bukhari tidak memberi apa-apa keputusan. Tidak memberi apa-apa keputusan. Bolehkah? Tidak. Bolehkah imam? Dia tidak kata boleh atau tidak boleh. Dia tak kata. Dia tak bagi keputusan. Kenapa Imam Bukhari buat begitu? Ini pun salah satu perbincangan tentang tajuk juga. Perbincangan tentang tajuk. Ya, saya sebelum ni pun telah tunjuk dah. Tak apa, boleh tunjuk sekali lagi. Ni Al-Abwab wa Tarajim yang Syekh Zakaria tulis. Ni cetakan lama, 2 ni cetakan lama. Lepas tu ni cetakan baru 5 jilid. 5 jilid. Bincang tajuk saja. Tajuk saja. Baik, sekarang kita tengok. Ni usul yang ke 32. Usul yang ke-32 iaitu at-tarjamah biqaulihi hal. Tajuk bab yang dimulakan dengan hal, adakah. Apa maksud? Ini dia bincang. Di bawah setiap usul dia bincang apa kaedahnya. Sebab itu orang yang belajar Sahih Bukhari, dia banyak buku-buku lain tu kena baca juga. Buku-buku yang menjelaskan tajuk dia, menjelaskan isi dia, menjelaskan sanad dia, semua ada. Tak ada di kitab hadis yang lebih banyak syarahnya melebihi kitab Sahih Bukhari. Sebab Sahih Bukhari ini masyhur, diberi perhatian oleh sekian ramai ulama daripada dahulu sampai sekarang. Jadi masing-masing itu tulis apa yang mereka fikir patutlah mungkin untuk memudahkan orang memahaminya. Itu tujuan. 100 lebih kitab-kitab berkait dengan Imam Bukhari ini. Kalau nak kira tesis apa semua, sudah kira lah tu. Kalau kira kitab yang sudah siap bincang tentang Sahih Bukhari ini, 100 lebih. Kalau kira yang bincang tentang Imam Bukhari itu ini banyak lagi lah. Tentu sekali 200 tu lebih ya. Ini bincang tentang Sahih Bukhari. Tak apalah. Kita ada nota di sini untuk membincangkan tajuk bab. Ini orang pakai tajuk bab lah ni. Tajuk bab ke-69. Macam mana bunyinya? Gini.
Ini tajuk bab. Kadang-kadang tajuk bab tu dia tak ada tajuk. Dia ada bab saja. Boleh. Dia kena tengok usul dia lah, apa maksud. Usul tadi kitab tadi lah, yang 5 jilid. Itu antara yang terbaik lah. Pernah ditulis oleh ulama-ulama hadis tentang ni tajuk bab Imam Bukhari. Antara yang terbaik. Yang lain tu rengka-rengka. Tidak detail seperti itu. Dan tidak habis, tengah tu tak habis pun. Syekh Zakaria buat tu paling lengkap. Setakat ni. Setakat yang ada. Setakat ni. Kita ada nota 1537. Di dalam sesetengah nuskha, lafaz tajuk bab ke-69 ini begini. Babun. Hal ya'khudhul imam biqaulin nas idha syakka. Jadi idha syakka tu duduk di akhir. Ni idha syakka ni di akhir tajuk. Tadi yang di atas tadi kan idha syakka tu duduk di tengah. Itu perbezaan nuskha. Perbezaan nuskha Sahih Bukhari. Biasanya kalau kita nak tengok benda macam ni, kita tengok dalam kitab ni. Syarah kepada Sahih Bukhari juga. Ni cuba kita tengok. Babun hal ya'khudhul imam idza syakka biqaulin nas. Cuba tengok kan, idza syakka tu di tengah kan. Tapi dalam setengah-setengah nuskha tidak. Di belakang. Di belakang. Ujung sekali. Gitu. Di sini tak ada. Saya ambil line ni. Ada line. Tapi adalah. Boleh cek lah. Kita syarah Sahih Bukhari yang besar-besar tu memang menjadi rujukan saya lah dalam menyusun syarah ni. Jadi kalau tak ada di sini, tengok di lain. Fathul Bari ke, Umdatul Qari ke, Irsyadul Sahri ke, ataupun Lami'ud Darari. Ada lain-lain lagi. Al-Kawakibud Darari. Banyaklah syarah-syarah tu. Syarah Ibnu Battal dan lain-lain. Tak apalah. Jadi dalam setengah-setengah nuskah tu idza syakka ini duduk di belakang. Ini tidak seperti ini idza syakka duduk di tengah. Seperti dalam kitab yang saya tunjuk tadi pun duduk di tengah. Sebab itu kita pakai yang tu. Tapi bolehkah imam menerima keterangan makmum jika ia ragu? Ini terjemahan ni kalau nak kira lebih sesuai dengan yang satu ni, yang di bawah ni. Terjemahan yang diberikan di atas lebih sesuai dengan lafaz tajuk bab sesetengah nuskha yang disebutkan oleh Al-Aini. Aini sebut di sini. Al-Aini, kalau Al-Aini boleh tengok dalam Umdatul Qari. Ni Umdatul Qari ni. Umdatul Qari. Umdatul Qari. Cuba tengok ni. Dalam Umdatul, mana saya ambil di sini. Hal ya'khudhul imam ila akhir wa fi ba'd an-nusakh. Disebut dalam setengah-setengah nuskha, hal ya'khudhul imam biqaulin nas idza syakka. Idza syakka tu duduk di akhir. Bolehkah imam menerima keterangan makmum jika ia ragu? Ragu ni mana? Dalam sembahyang. Termasuk juga dalam sembahyang ni, kalau imam tu seperti dalam hadis di bawah ni, imam tu dia berasa dia sudah selesai dah bersembahyang. Bangun dah. Duduk bertelekan dah dekat kayu. Dalam hadis yang kita bawa ni tak ada. Dalam hadis lain. Duduk menengung gitu. Lepas tu sahabat pun tanya. Ini nak tanya. Adakah sembahyang sudah qasar? Atau diqasarkan? Atau kau terlupa, atau tuan terlupa. Tu kira-kira tu di luar sembahyang ada tu, tapi kira dalam sembahyang lagi. Sebab sembahyang tak selesai lagi, Nabi pergi sambung. Lepas tu kan dia tanya, betulkah Zuliadain kata ni? Sahabat-sahabat lain kata betul. Nabi pun sambung. Sembahyang apa 4 rakaat ni? Dalam hadis yang pertama tak ada sebut. Dalam hadis yang kedua, dia ada sebut sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Jadi Nabi tambah lagi 2 rakaat. Jadi itu kira sembahyang lagi. Walaupun dah bercakap dah pun.
Sebab hakikat sebenarnya tak sudah lagi. Sudah tu pada sangkaan dia. Lepas tu Nabi SAW boleh berlaku begitu pada dia. Boleh berlaku begitu. Itu kita bincangkan kemudian. Ya. Maknanya dalam setengah-setengah nuskhahnya kita syakka. Sebab tu kalau kita tengok terjemahan ni, saya letak jika ia ragu di akhir. Di akhir. Kalau kita kata ikut terjemahan nuskhah seperti ni tajuk ni, bab adakah imam boleh menerima jika ia ragu keterangan makmum, gitu. Jika ia ragu tu duduk di tengah. Kalau macam tu dari segi i'rabnya, dia panggil jumlah mu'taridah. Kalau di sini tidak jumlah mu'taridah. Itu dari segi kaedahnya. Kalau kita kata di tengah, kita letak jika ia ragu ni, kita letak sini. Bab bolehkah imam menerima menerima jika ia ragu keterangan imam, keterangan makmum, gitu. Bolehkah imam menerima? Jadi kita kena buat gini. Kalau jumlah mu'taridah tu, kita kena buat sengkan gitu. Jika ia ragu keterangan makmum. Sebab itu kita tengok dalam kitab ni tadi. Dalam kitab ni, cuba tengok. Dia ada sengkan. Idza syakkat. Mengisyaratkan kepada jumlah itu, jumlah mu'taridah. Maknanya sepatutnya ayat yang biasa, sepatutnya hal ya'khudul imam biqaulin nas idza syakka. Gitu. Itu ayat biasa. Ni ayat idza syakka. Duduk di tengah. Jadi ada maksud beza tu. Kalau kita nak hurah tu beza situ. Duduk di tengah dengan duduk di belakang tu berbeza sedikit. Kenapa dia letak di tengah? Maksud nak katanya di sini nak isyaratkan kepada kalau tidak syak, mana tak boleh, tak payah cerita dah tu. Ni boleh terima kalau syak, itu dengan syarat itu. Kalau duduk di tengah, kalau syak, tak ada habis hayat dia sebut kalau syak. Maknanya kalau tidak syak, dia tak boleh pakai buah makmum. Pakai buah dia lah, ya dia yakin macam mana. Gitu. Kalau begitu, Imam Bukhari ni sesuai dengan pendapat siapa daripada imam yang masyhur? Dia akan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Tajuk ni. Tapi kalau ia diletak di belakang, tidak memberi makna begitu. Boleh jadi Imam Bukhari sependapat dengan orang lain, dengan Imam Ahmad, dengan Imam Abu Hanifah. Boleh jadi. Itu sebagaimana kita akan jelaskan nanti. Itu perbezaannya. Kalau kita nak bincang secara halus lah. Kalau nak bincang secara halus, apa bezanya antara dua nuskhah tu kalau letak tengah, kalau letak di hujung? Beza. Beza. Jangan kita ingat saja-saja. Dan kalau mengikut tulisan model lah, ni model lah ni. Tempat koma dia ada koma. Asalnya kita yang Imam Bukhari buat tak ada koma-koma. Tak ada noktah, tak ada sengkan, tak ada apa semua tu, tak ada. Lepas tu boleh faham kok. Tak ada noktah, tak ada koma, tak ada apa, boleh faham. Faham dengan apa? Dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu bahasa Arab, kalau orang tu kemas tu dia tahu. Itulah macam saya sebut tadi, ni jumlah mu'taridah. Kalau jumlah mu'taridah dalam imla' baru, dalam tulisan baru, ada kena buat sengkan. Itu jumlah mu'taridah lah tu. Tapi kepada orang yang tak faham, dia sengkat gitu. Apa dia orang panggil jumlah apa? Dia kena tahu. Dia kena tahu ni jumlah mu'taridah. Kalau duduk di belakang, tidak jumlah mu'taridah. Kalau duduk di belakang, tidak jumlah mu'taridah. Gitu. Itu kalau kita nak bincang secara detail lah. Lepas tu apa beza aja? Kalau duduk tengah jadi jumlah mu'taridah atau dengan belakang, ada beza. Orang yang dia faham benda ni, dia tahulah beza. Seperti saya sebut tadi lah. Kalau kita letak tengah,
nampak Imam Syafi'i ni, di Imam Bukhari ni sependapat dengan Imam Syafi'i dalam masalah. Nanti kita akan, bila kita terjadi, semakin nampaklah. Terjemahan yang diberikan di atas lebih sesuai dengan lafaz tajuk bab sesetengah nuskhah yang disebutkan oleh Al-Aini, terjemahan yang saya beri di atas. Sebab bagi saya tidak nampak Imam Bukhari di sini sesuai sependapat dengan Imam Syafi'i. Saya tak nampak begitu. Berdasarkan hadis di bawah bab ni, dia boleh jadi sependapat, sama pendapatnya dengan Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad, sependapat dengan itu. Nanti kita tengok. Sebab tu saya pilih nuskhah yang satu lagi tu dah ada. Ia lebih sesuai dengan hadis di bawah. Baik, Imam Bukhari tidak memberi kata putus berhubung dengan persoalan yang ditimbulkan. Dia tidak kata boleh. Bolehkah imam ni menerima keterangan makmum? Dia jawab, boleh. Dia tak kata. Itu maksud dia tak bagi keputusan tu. Ataupun tak boleh. Dia tak kata juga. Maknanya tergantung soalan dia, tanpa jawapan. Kenapa dia buat begitu? Ada maksud. Kita nak tahu maksud tu, kena tengok apa di kitab yang bincangkan tentang tajuk bab tu. Contohnya kitab ni, dia sebutlah. Dia sebut kitab ni. Bukan situ. Ni kitab ni tadi. Cuba tengok ni. Ni terjemah ni. Perbincangan tentang tajuk bab. Dalam kitab ni banyak ni, dia banyak kitab dalam satu kitab. Satunya bincang tentang nuskhah-nuskhah ni. Walaupun bincang tentang nuskhah ni, tapi apa yang disebutkan oleh Al-Aini itu tak ada sebut sini. Tak ada sebut. Apa yang disebut oleh Al-Aini itu, idza syakka tu dalam setengah nuskhah tu di belakang. Sini tak ada sebut. Padahal dia bincang tentang nuskhah tadi. Bincang tentang nuskhah. Baik. Kalau kita, di bawah tu kitab lain pula ni. Ni kitab ni di bawah di tengah ni. Yang ni nampak tangan saya putar-putar ni. Sini ni. Ini kitab ni. Kitab ni. Dia letak situ. Dia letak sini. Bawah lagi ni lain pula. Kitab lain ni. Ni Hasyiah Sahih Bukhari. Sin Hara ni lain. Ni Maulana Ahmad Ali Saharanpuri. Sin Hara tu Saharanpuri. Ni syarah dia. Ni bawah lagi kitab lain pula ni. Tapi berkait dengan Sahih Bukhari lah. Di bawah garis ni, bawah ni Sinulda. Sinulda ni Sindi. Ni syarah Sindi, Hasyiah Sindi. Mana berapa kitab dalam ni, banyak kitab. Kadang-kadang dalam setengah-setengah tempat tu ada lagi bawah lagi. Bincang tentang rijal pula. Mana perawi-perawi yang disebut dalam hadis tu. Bincang tentang itu. Baik, kalau kita tengok di sini. Tentang tajuknya, babun hal ya'khudul imam idza syakka. Di sini hal ya'khudul imam idza syakka ila al-imam al-Bukhari lam yajzim fihi bi syai'. Imam Bukhari tak ada buat apa-apa keputusan di sini. Wal auja' indi. Ini kata Syekh Zakaria. Dia kata yang paling munasabah lah, paling tepat bagi saya, apa maksud Imam Bukhari buat begini? Iaitu annahu nabbaha bi lafzi hal fi tarjamah ala al-ikhtilaf fi dhalik. Tujuan dia ialah nak menyatakan dalam masalah ni ada khilaf di kalangan ulama. Itu isyarat dia. Kalau dia buat tajuk adakah, tanya begitu, lepas tu dia tak bagi jawapan, dia nak isyarat kepada ada khilaf dalam masalah ni. Liquwwatil ikhtilafi fihi. Sebab khilaf tu kuat. Masing-masing ada hujah. Masing-masing tu ada hujah. Dengan sebab itu Imam Bukhari tak pilih mana-mana satu. Dia biar gitu. Itu isyarat kepada khilaf. Dan masing-masing tu ada hujah yang kuat. Lepas tu dia sebut, fahuwa minal asli tsani wa thalathin. Jadi kalau begitu dia termasuk dalam usul, di bawah usul yang ke-32. Usul ke-32. Dia kata pelik juga Hafiz Ibn Hajar. Hafiz Ibn Hajar terima usul ni.
Dia timur. Memang dalam Bukhari ada macam tu. Tetapi dia tak sebut pula di sini. Dia tak sebut di sini. Bahawa Imam Bukhari buat gini tujuannya nak isyarat kepada khilaf. Dia tak sebut. Dia biar. Bahkan dia kata awrada fihi hadis dzil yadain fi sahwi. Dia hanya sebut Imam Bukhari bawa pula, maknanya hadis dzil yadain ini dalam kitab sujud sahwi sana. Wa sayatil kalam alaihi fi mawdi'ihi ila akhir ma qala. Nanti perbincangan tentangnya di sana, kata dia. Kita akan bincang sana. Tapi dia tak sebut maksud Imam Bukhari ini bila buat tajuk bab tu dengan pertanyaan, adakah maksudnya dia nak isyarat kepada khilaf dalam perkara tu di kalangan ulama, dan khilaf tu masing-masingnya ada hujah yang kuat. Dia tak sebut. Padahal dia terima usul tu. Dia terima usul tu. Mana Hafiz Ibn Hajar pun selalu guna juga usul tu. Okey. Jadi baik. Imam Bukhari tidak memberi kata putus berhubung dengan persoalan yang ditimbulkan. Beliau sebaliknya memulakan tajuk bab dengan menggunakan perkataan hal. Adakah? Bolehkah? Untuk mengisyaratkan kepada khilaf yang kuat di kalangan ulama tentang masalah berkenaan. Itu di mana-mana kena ingatlah tu. Orang yang ingat usul tu dia tahu. Dia buat begini. Ini maksudnya. Ini merupakan salah satu metodologi beliau dalam penyusunan tajuk bab di dalam kitab sahihnya. Kalau dalam Sahih Bukhari ni Imam Bukhari buat gitu, itulah maksudnya. Pada umumnya. Tapi mungkin juga lain. Itu kena tengoklah. Kena tengok. Mungkin juga Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini untuk mengkritik pandangan golongan Syafi'i yang mengatakan imam tidak boleh menerima keterangan makmum dengan bergantung kepadanya semata-mata selagi ia sendiri tidak yakin. Selagi ia sendiri tidak yakin, kita boleh. Jadi Imam Bukhari sebenarnya dia nak kritik Syafi'i. Mana ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Bukan Syafi'i saja. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang sependapat dengan imam dia nak kritik. Maknanya tidak gitu kalau kita tengok kepada hadis di bawah bab ni. Nabi tidak yakin. Dalam keadaan ragu, kalau dia yakin, dia tanya buat apa. Mereka kata begitu. Baik. Orang-orang Syafi'i pula, Imam Syafi'i sendiri dan orang lain pula, apa dia pegang gitu? Dia ada hadis juga. Sebab tu kata ulama-ulama ni, imam-imam mujtahid ni, pendapat dia tu dia kata tu dia ada hadis. Contohnya saya nak membukakan di sini. Di dalam kitab Idahul Bukhari. Idahul Bukhari ni syarah Bukhari juga. Ni Idahul Bukhari. Syarah Bukhari juga, tapi syarah dalam bahasa Urdu. Syarah dalam bahasa Urdu. Ni dia sebut. Bagi orang Syafi'i, kenapa dia pegang gitu? Imam tak boleh ikut makmum. Semata-mata. Tak boleh. Dia bakal dia kena ikut apa yang dia yakin. Kalau dia sudah yakin dah, dia buat cara dia lah. Tak payah kalau orang tegur dalam sembahyang misalnya, subhanallah. Dia yakin dia sujud 2 kali dah. Contohnya, makmum kata subhanallah. Dia yakin. Padahal hak sebenarnya sekali baru. Tapi dia yakin dua. Dia kena pakai hak dia yakin. Itu kaedah Imam Syafi'i. Kalau dia mula-mula tidak yakin, katakanlah mereka takwil hadis Dzul Yadain ni, mereka takwil mula-mula nampak Nabi tidak yakin. Sebab tu dia tanya. Tapi lepas tu Allah bagi keyakinan kepada Nabi. Dengan sebab itu dia tambah tu. Dia tambah tu berdasarkan apa yang dia yakin selepas tu. Dia pun yakinlah selepas tu bahawa dia sembahyang 2 rakaat baru. Apa tahu mana? Mungkin orang tanya. Hadis Abu Dawud. Riwayat Abu Hurairah juga. Dia sebut ni. Falam yasjud sajdatai sahwi hatta yaqadahu Allahu dhalik. Di dalam Sunan Abi Dawud jilid 1 muka surat 145. Nabi SAW tidak sujud sahwi sehingga
Allah SWT meyakinkannya tentang perkara itu. Mana yakin ya? Mana dia yakin lah. Ini bukti bahawa imam tu dia berdasarkan dia yakin. Nabi buat tu berdasarkan dia yakin. Selepas tu, walaupun sebelum tu dia tidak yakin. Jadi dia kena pakai hak dia yakin. Kalau masalah yakin ni boleh katakan sepakatlah ulama. Dia pakai hak dia ni, sebab dia imam. Ni kelebihan Idhahul Bukhari. Idhahul Bukhari ni syarah Bukhari juga. Dia Syekhul Hadis Darul Ulum Deoband juga ni. Dulu saya dah dengan dia ni. Tapi saya tak belajar lah dengan dia. Kita budak-budak lagi. Kecil je orang, kecil. Tapi dia mengajar. Tak tengok kitab dah. Dalam kepala. Tolak dengan naik ke kursi roda. Orang tu tak boleh nak kena piping, kena pegang. Tapi ingat tadi cukup kuat. Tua. Saya tengok. Saya bahkan dah terima hadiah daripada dia. Tapi saya tidak mengaji hadis lah, ngapa Quran. Boleh hadiah, dia je bagi hadiah. Jadi dia orang tolak. Nak turun tu, nak duduk tempat dia mengajar tu kena pegang. Duduk. Baru duduk. Duduk tu baca. Tapi dia jadi kasar sikit. Orang sana kan jadi kasar. Dia tepik kalau salah baca. Baca kasar sikit lah cara dia. Tapi cara dia ni bagus. Antara yang saya tengok di sini yang tak ada lain. Kenapa? Apa Imam Bukhari buat tajuk ni? Saya pun tak tertulis di dalam syarah tadi, orang Melayu tadi. Tak tulis. Dia kata, Imam Bukhari buat gini, kata dia, satu benda yang saya tak tulis lagi. InsyaAllah kita akan masuk. Dalam ni ada sebut. Apa Imam Bukhari buat tajuk bab ni? Selain daripada lain-lain maksud yang kita dah tulis dah tu. Dia kata Imam Bukhari buat tajuk bab ni kerana ada hadis. Sebelum pada ni kita dah jumpa dah. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan, ditentukan untuk diikuti. Diikuti. Imam tu orang turut. Tapi sekarang ni, kalau dia terima hak makmum, macam dia turut makmum. Itu bercanggah dengan kedudukan dia. Orang tengok, hajam dia. Dia nampak dia. Pasal apa? Dia tak tahu kata Bukhari. Dia tak tahu kata Bukhari. Tak ingat lagu mana. Masalah. Situ kata dia. Imam Bukhari nak menjelaskan itu bukan makna ikut tu. Lagu tu. Ikut ni lagu lain. Sebab tu ulama-ulama kata kalau imam ni semayang, dia tunggu orang di belakang dia. Tunggu. Biar makmum tu dan dengan dia. Atau dia rokok kau, dia lama rokok. Kalau tidak, orang di belakang baru mari tu tak ada. Rekaat tu dengan dia. Itu tak boleh. Itu makna imam tu turut makmum. Nak melera makmum tak boleh lagi. Tapi kalau ni, apakah makna turut makmum tu? Kalau kita kata, memanglah pada dasarnya dalam kebanyakan kes, memanglah imam itu diikuti. Tapi dalam keadaan dia ragu begini, dia kena ikut makmum. Itu termasuk dalam kes kecuali. Bukan membatalkan imam ini diikuti. Diikuti ni, lain-lain ikut dia lah. Selagi dia tidak angkat kepala dia rokok. Kita tak boleh angkat kepala. Tu dia. Kalau dia tak yakin lagu mana, kita tegur dia. Dia turut, kita kena turut dia. Itu maknanya turut imam tu. Tapi dalam kes-kes tertentu, dia boleh turut makmum. Dia boleh turut makmum. Tidak menafikan kedudukan dia tu sebagai diikuti. Dengan adanya satu dua kes dalam sembahyang ni, di mana imam ikut makmum, dia tetap sebagai imam, diikuti. Gitu. Ini termasuk dalam kes kecuali. Mereka jawab gitu. Comel. Dalam kitab lain tak ada sebut tu. Syekh Fakhruddin disebut. Syekhul Hadis Fakhruddin Ahmad nama dia. Ni. Tapi dia tak ada sudah buat ni Idhahul Bukhari. Tak ada sudah.
Mungkin juga Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini untuk mengkritik pandangan golongan Syafi'i yang mengatakan imam tidak boleh menerima keterangan makmum dengan bergantung kepadanya semata-mata selagi ia tidak yakin. Ini pokok Syafi'i memang faham begitulah. Tapi seperti saya sebut tadi, kalau kita letak dalam tajuk tu idza syakka tu di tengah, bermakna Imam Syafi'i tidak nak kritik, maka dia sependapat dengan mereka. Itu benda kena perhati tu. Kalau saya royak pun payah tu, kena perhati dia seni sikit. Kalau dia letak tengah, kita terima idza syakka tu duduk di tengah, bermakna yang orang kata begini ni tidak tepat. Imam Bukhari tidak maksud nak kritik mereka pun. Bahkan dia sependapat dengan mereka. Kalau kita nak kata orang yang kata begini ni, dia mengira idza syakka duduk di akhir, bukan di tengah. Duduk di akhir, bukan di tengah. Baiklah. Berikut dikemukakan beberapa perbezaan pandangan ulama berkenaan dengan masalah ini. Satu, semua pihak bersepakat bahawa apabila imam yakin dengan apa yang dilakukannya dalam solat, maka ia hendaklah mengikut apa yang diyakininya. Tak kira lah walaupun salah pun. Jadi makmum kemudian kena tegur. Kalau sebut subhanallah, ya tak itulah. Sebab tu boleh bercakap. Dalam keadaan biasa tak boleh bercakap. Dalam keadaan ni boleh bercakap. Sebanyak mana boleh bercakap? Tu khilaf pula. Khilaf pula. Ada yang kata sebanyak lebih kurang yang kita tengok dalam hadis ni, percakapan dialog Nabi dengan sahabat dia tu sebanyak mana? Lebih kurang tu. Tak apa. Tu bahasa Arab. Kalau kita Melayu, Melayu lah. Dia Melayu lah. Bukan Arab mana erti kan? Tak apa. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Jadi kalau dia yakin, selepas pada tu, bila orang timbulkan keraguan, dia ragu. Kalau dia yakin, dia tak bakal, dia tak cara. Jadi, hak yakin tu balik belakang tu, nak lagu mana hak yakin? Hak yakin, dia kena semayang semula. Kalau tinggal rukun lah. Imam yang yakin, tak perlu semayang semula. Tak perlu. Orang lain hak syak, ikut imam je lah. Tak payah ulas semula lah semayang. Tapi kalau hak yakin, imam salah, dia kena semayang semula. Gitu caranya. Jadi bincang panjang tentang sujud sahwi apa dalam keadaan lagu mana itu bila sampai tempat dia lah. Ini bukan tempat sebenar lagi ni. Ikut imam Pak dulu. Ikut imam Pak dulu. Lepas tu kita kata letih dah boleh pahala. Tak sudah urusilah. Kita berurusan dengan Allah. Bila berurusan dengan Allah, tidak saja. Sebab kita kata lupa, mai ada ke tidak, mai ada ke tidak. Kita mai ada, pak kita semayang mula. Lepas tu mula kita ingat pula. Orang mai ada pun. Kita semayang semula, tak apa, itu solusi lah. Nak sikit pun. Boleh pahala. Boleh pahala. Gitu, ingat gitulah. Kita berurusan dengan Allah SWT. Tetapi dalam keadaan imam sendiri ragu, maka menurut Imam Syafi'i, imam tidak harus, jadi tidak boleh. Nama kata harus Indonesia pula tidak harus Melayu kita lah. Tidak harus, mana tidak boleh menerima keterangan atau kata-kata makmum semata-mata selagi ia sendiri tidak yakin dengan kebenarannya. Kalau dia yakin dengan kebenarannya, baru dia ikut. Kalau selagi dia tidak yakin, tak boleh. Dia kena hak dia. Tapi macam mana dia sendiri pun, maknanya macam Nabi dalam kes. Kalau kita tengok hadis di bawah bab ni, dia yakin gitu dah tu. Dia yakin dia sudah siap dah semuanya. Itu apa yang dia yakin. Cumanya apabila orang sebut gitu, menimbulkan soalan tu, timbul keraguan. Timbul keraguan. Syiah tak mahu terima ni ada ni, kata enggak. Ada dalam Sahih Bukhari kita nyahu dah. Dia tak sebab apa? Tak sesuai dengan kedudukan Nabi. Ada pula Nabi terlupa sampai begitu mau semaya. Katakanlah, kata dia. Katakanlah kalau tak ada Zulian yang tunggu. Jadi semaya salah dah. Kalau dia katakanlah dah ada dah. Ada dah ini berlaku ni. Nak ajar kita lah.
Bagi kita ahli sunnah boleh terima, tak ada masalah. Dia kritik, sakit, pendek kalau kita tahu-tahu, boh. Dia, sebab dia faham ni. Ni hadis apa? Abu Hurairah. Cerita dia berlaku bila? Siapa gitu? Cerita dia berlaku bila? Ketika Abu Hurairah tidak masuk Islam lagi. Cerita. Sebab Zuliadah itu mati dalam perang Badar, kata dia. Mana peristiwa ni berlaku sebelum perang Badar. Lepas tu baru Abu Hurairah riwayat ke mana? Boleh. Ahli sunnah ni. Dia pakai belakang mentah ke sahabat. Dia kata begitu. Tak cara dah. Padahal sahabat tu Abu Hurairah tahun ke-7 baru masuk Islam. Perang Badar ni tahun yang kedua. Macam mana kita nak pakai perawi lagi? Tak kemah. Apa orang lain? Mana riwayat orang lain? Kok memang ada dalam peristiwa tu? Atau sebelum itu? Sebab peristiwa Zuliadah ini mati dah. Abu Hurairah nak ambil warna daripada dia. Tapi kita ahli sunnah nak lain. Ahli sunnah nak lain. Banyak perkara kalau kita tak terima hadis ni kita rugi. Kalau kita terima hadis ni, banyak untung kita. Banyak. Sebab apa? Pengajaran. Nabi ni dia boleh terlupa benda-benda lagu ni, boleh. Tapi kalau Nabi terlupa, Allah SWT tegur dia. Cara tegurnya macam-macam lah. Sama ada melalui wahyu ataupun melalui sahabat dia macam berlaku. Itu Allah tegur tu. Dia tidak kata terus dalam kesilapan. Tidak lagu itu. Kita percaya gitu. Buktinya, misalnya kalau ada salah, berlaku gini. Ya betul. Satu faedahnya. Mana dalam sembahyang ni, boleh berlaku kesilapan-kesilapan macam ni. Dan bila berlaku gini, kita nak buat macam mana? Nabi sujud sahwi. Kita pun kena buat. Itu contoh yang kita dapat daripada Nabi sendiri. Mungkin kalau tidak berlaku kepada Nabi, kita berasa ragu. Kan Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu sembahyang supaya kamu tengok aku sembahyang. Aku buat lagu mana? Buat lagu tu. Mungkin kita kata kalau Nabi tidak buat, tak berlaku kepada Nabi, kita tak berapa puas hati. Kita berasa kurang sembahyang kita. Ni dah kalau Nabi sendiri tu kata kedai kan berlaku begitu, tak ada kurang dah. Tak ada kurang. Dengan kita tampung dengan sujud sahwi, selesai masalah. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, akidah. Dia berkait dengan akidah. Nabi ni buktinya, Nabi ni tidak Tuhan. Sebab dia terlupa. Dia yakin bagai tak betul kadang-kadang. Dia ragu. Sebab dia tidak Tuhan. Apa yang kita payah sangat nak terima benda lagu tu? Kita anggap dia Tuhan kau. Situ kita pergi. Banyak faedah kita terima riwayat ni. Lepas tu soal Abu Hurairah tak ada. Tak jadi masalah. Abu Zuliadah seorang kau sebenarnya di belakang Nabi ni cerita ni. Sama lagi orang lain kan? Sebab tu Nabi tanya betul. Kau Zuliadah kata lagu tu. Okey, dia tanya Zuliadah ni, dia tanya orang lain lah. Orang lain pun kata, ya betul. Maknanya ramai lagi orang lain. Abu Hurairah memeluk agama Islam tahun yang ke-7. Dia boleh terima daripada orang lain yang ikut serta dalam sembahyang. Dan bagi kita ahli sunnah ni, mursal sahabi. Ni orang panggil mursal sahabi. Abu Hurairah kita tahu dia tak ada pun dengan peristiwa tu. Tapi kita boleh terima juga riwayat. Bagi kita sahih. Sebab itu Imam Bukhari terima. Sebab dia pakai kaedah sepuluh kita pakai ni. Dia pakai kaedah sepuluh kita pakai ni. Iaitu mursal sahabi di sisi ahli sunnah wal jamaah dipakai yang ada dalam peristiwa ni. Jadi sahabat tu cerita. Jadi dia riwayatkan. Dia tak payah sebut sahabat tu. Sebab semua sahabat. Bagi kita tak jadi masalah. Itulah. Bagi dia jadi masalah. Sebenarnya dia nak condemn Abu Hurairah tu bagi dia Abu Hurairah tak boleh terima. Situ dia nak bagi. Kalau kata orang lain boleh tak boleh terima juga. Orang lain boleh tak boleh terima juga. Bukan Abu Hurairah saja dia tak boleh terimanya. Situ dia pergi. Lepas tu apa dia ngomong apa? Dia ada benda dia, ada kepentingan dia, ada. Kalau kita tak tahu, kita tak tahulah. Sebab gini, kalau tidak orang ahli sunnah akan pukul dia habis. Dia akidah dianya imam tu tidak salah, tidak lupa. Maksum imam tu. Tidak ragu, tidak apa. Nafikan hadis. Maknanya imam dengan Nabi ni sama, tidak kurang. Kalau kurang kita kata iman lah ke mana? Nabi kurang pada bukan Nabi. Dia takut kita pukul tu lah, pukul lagi kita tu. Jadi dia tepis dulu dia. Dia tepis dulu dia. Begitu cara dia.
Memang Syiah tak terima hadis. Padahal dia tak terima pun dalam kitab dia ada. Ni, cerita ni. Bukan riwayat Abu Hurairah pun. Dia terlupa sebab tu lah. Kalau kita nak main dengan musuh ni kan, kita kena tahu senjata dia. Baru kita boleh ikat dia. Boleh berkah. Kalau tidak, tak boleh berkah. Dia duduk pertikaian hadis ni. Dalam kitab dia ada hadis ni. Tidak sampai Abu Hurairah pun. Tahu kita agama Kristian tu. Nak Yahudi kena tahu tentang Yahudi. Nak apalah, dia kena tahu. Barulah kita tahu apa dia tolak sangat ni. Apa ceritanya. Dia takut gapo. Dia ada atau sahabat-sahabat lain yang kata betul. Waktu dia ada kata tu tidak sampai itu. Dia sampai Allah meyakinkan dia. Kot. Orang-orang lain pun kalau yakin tak apa boleh. Jadi makmum tak boleh ikut semata-mata. Imam tak boleh ikut makmum semata-mata, tak boleh. Kalau dia ikut tu maknanya dia yakin tu. Dia yakin betul makmum. Dia pun yakin gitu juga. Dalam keadaan dia tidak yakin, tak boleh. Itu pendapat Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i lah, Syafi'i dua orang. Maka ia hendaklah melakukan sesuai dengan teguran mereka. Kalau seorang tak boleh. Sebab dia kira ni termasuk dalam bab saksi. Termasuk dalam bab saksi. Saksi kena dua orang. Apa? Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Dalam Quran kata, kamu kenalah ambil dua orang lelaki sebagai saksi. Jadi hal ni pun saksi bila termasuk dalam bab saksi kena dua orang. Muka Tuhan ayat ada. Dua orang. Saksi ni maksudnya saksi yang adil, fasik. Tidak adil tu. Ahli maksiat, selalu buat maksiat. Tidak amanah, menipu, meniaga ke apa buat gitu, menipu. Misalnya. Itu tidak adil. Jadi orang yang adil ni orang yang bersih, benda-benda tadi. Orang yang bermaruah. Dia jaga maruah dia. Tidak buat kosong-kosong, ikut lepas mulut. Tak. Nak menyumpah, nak nyapu kita kata. Apa ni, cakap lucah lah. Depan ramai-ramai. Dia tidak begitu. Baru adil. Kalau tidak adil, tak ada jadi saksi. Jaga mulut tu. Sebab tu dalam Islam dia jaga. Dengan sendirinya masyarakat ni jadi baik. Sebab apa? Aku tak ada jadi saksi kalau tidak. Tak ada jadi saksi. Nak menikah pun orang tak sedih. Nak jadi saksi. Sebab apa? Kecek buah kosi. Sebab tu dengan cara Islam ni membentuk maksiat pun dia nusuk benar. Sembunyi-sembunyi. Sebab kalau orang tahu, terbuka, pasti buat maksiat lah. Melakukan dosa besar. Itu maksud adil di sini. Bukan adil pemerintah tu, itu suku tu. Maka ia adalah melakukan sesuai dengan teguran mereka. Kalau seorang, tak boleh. Seorang tak memadai. Buktinya tadi lah. Kalau sudah memadai seorang, Zuli ada cerita tu, maka dia tunggu je lah. Zuli ada cerita tu, gapo? Semayang tu orang. Dua rakaat. Qasar kan bila kita qasar semayang 4 rakaat kan jadi 2 rakaat. Itu maksud dia kata ada semayang di qasar. Kalau tidak qasar maknanya Tuhan terlupa lah. Nabi kata, tak, kedua-duanya tak berlaku. Aku tidak perasan, aku terlupa, mana aku ingat begitu. Semayang pun tak ada qasar. Kalau seorang boleh pakai, kenapa Nabi tak pakai Zuliyadain saja, kata dia. Nabi tanya orang lain dulu. Betul ke? Zuliyadain kata, tengok. Cara ulama pun ada hadis tu. Yang ketiga, Imam Ahmad berpendapat jika imam ditegur oleh seorang makmum sahaja, ia hendaklah mengikut apa yang diyakininya sendiri. Ya, dia yakin macam mana, dia kena ikut tu. Kalau seorang makmum tu. Tetapi jika ia ditegur oleh dua orang yang adil, sekurang-kurangnya maksudnya, sekurang-kurangnya dua orang, maka mestilah ia mengikut teguran mereka. Itu Imam Ahmad. Dia lagu tu. Dia pun pegang tu juga. Hadis tu juga. Hadis Zuliyadain ni. Yang keempat, Imam Abu Hanifah berpendapat
Imam yang syak hendaklah memakai keterangan atau teguran makmumnya. Sebab dalam tajuk tadi cerita ragu. Kalau dia yakin lah cerita habis cerita. Tak ada apa lah. Dia yakin kemudian ke. Dia yakin daripada awal lagi ke. Begitu. Dia tak boleh turut orang. Ni kalau dia ragu. Dia ragu dengan yakin. Makmum yakin. Imam ragu. Kuat yakin makmum. Dia nak cerita kedudukan ni. Apa di keyakinan tu. Pegangan kita. Kalau peringkat yakin, sebab makmum dia tu dia yakin lah. Walaupun seorang. Sebab yakin, tak boleh nak lawan. Apa ni dalam qawaid fiqh, dia ada al-yaqin la yazulu bisyak. Walaupun seorang. Kan? Imam Abu Hanifah ni kan sebab tu orang kritik. Kadang-kadang dia akal kuat, dia logik kuat. Orang semaya ni makmum dua orang sama ke? Dia tanya lah kita dah. Dua orang sama ke? Tak jadi ke jemaah kalau makmum seorang? Tak jadi. Sekurang-kurang jadi jemaah ni berapa orang? Tu imam dengan makmum seorang kan? Pakal nak hati dua orang? Nak cari mana? Seorang lagi. Pak dia sendiri pun tak yakin. Kalau dia yakin tak ada masalah lah. Jadi mana lebih kuat? Kita ada kaedah, kita ada usul, kita pegang dengan usul, balik pada usul. Yakin. Al-yaqin la yazulu bisyak. Itu kaedah fiqh tu. Sebab tu Imam Abu Hanifah apa ni satu kata dia. Betul yakin. Orang lain tu tak yakin. Kalau yakin mesti serupa. Ni apa? Ada 2 kali rokok. Ada pula dalam hadis lain pula 3 kali. Ada pula dalam hadis lain pula 4 kali. Apa lagu tu? Bukan pasal yakin lagu tu. Itu cara dia. Dia balik kepada asal. Kaedah asal. Asal mana? Satu. Dia kuat pakai usul. Itu bahasa Hanafi dia. Pakai usul. Banyak perkara kita boleh balik kepada usul. Jadi usul yang mana? Asalnya semaya ni, kecuali semaya maya lah kan. Kalau semaya ada rokok sekali ya. Lepas tu ada 2 kali. Dia tanya pula, apa ada 3 kali? Dia mau kata 2 kali. 3 kali tak sahih. Sahih juga. Lepas tu jauh Nabi semaya nama kusuf ni. Kenapa matahari duk gerhana tu nak curah balik tu kan? Dia tak serupa. Kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar. Kalau gerhana tu sikit, kalau bergerhana penuh, lama. Waktu baca panjang, parokok panjang pula, tak seperti skala. Tak serupa skala. Jadi orang jauh-jauh di belakang, dia tak bangun. Dah. Dia bangun skala. Mungkin kalau baca Quran derah, kita boleh dengar. Rokok, tasbih mana nak dengar. Jadi dia agaklah jauh-jauh dekat tu tak apa dia perasan Nabi tak bangun lagi. Apa di sah pertama ke misalnya jauh-jauh. Dia pun tengok depan dia tunduk. Kat belakang tengok. Tu jadi banyak-banyak. Kat belakang kau banyak. Tu cerita. Tidak mungkin kalau Nabi tu rokok sekali, orang lain nak buat 2 kali ke 3 kali. Tak ada. Tak mungkin. Ni berlaku tu logik. Dah sabar kalau berlaku gitu. Sebab ramai. Sebenarnya kita tersabarkan. Balik asal. Asalnya sekali. Jadi bagi mereka, semaya kusuf ni, satu saja rokok. Sebab apa? Lain tak ada berubah. Sujud 2 kali. Tidur 3 kali. Rokok pun sekali ya. Dia bagi kot. Dia bagi kot. Sebab tu orang kata kalau bab fiqh ni kan memang semua orang terhutang budi dengan Imam Abu Hanifah. Sebab apa? Dia nampak benda-benda gitu. Dia bayangkan masalah ni lagu mana? Kenapa jadi begitu? Baik, kalau letak atas saya, hak 3 tu tidak sahih ke? Dia tanya. Sahih juga. Cumanya bagi orang yang kata kebanyakannya 2 lah. 2. Sebab apa dia kata 2? Sebab hadis hak 2 tu lebih asal. Dia banyak pakai kaedah. Dia banyak pakai kaedah. Yang kelima, kesimpulannya ialah daripada hadis yang dikemukakan di bawah bab ini,
dapat diketahui bahawa imam boleh, jadi harus menerima teguran makmum, bukan mesti ya, harus saja, boleh. Tidak kata jadi bercanggah dengan hadis tadi, innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi ini dah bercanggah dengan hadis tu ni, imam pula ikut makmum. Tak termasuk. Tak termasuk. Ini termasuk dalam kes kecuali. Apabila ia terlupa atau syak tentang apa-apa perbuatannya dalam solat, walaupun ia sendiri tidak yakin dengannya. Kalau dia tidak yakin, tak boleh. Dia tak boleh pakai hak makmum selagi tidak yakin. Jadi dia setakat mana hak dia itu kan? Setakat mana, sebab kita ni kan sembahyang ni kan, kena yakin. Itu asasnya. Yakin apa? Rokok ni sekali kalau sembahyang biasa kan, sujud 2 kali. Sembahyang biasa. Kita kena yakin. Tak boleh dalam keadaan tidak yakin. Yakin 2 adalah. Sebab tu yang dibangun dah tu. Kepada rakaat yang kedua kita yakin dah kita rokok sujud 2 kali. Tiba-tiba kalau dia sujud sekali, dia bangun ketika dia yakin 2 dah. Sebab sama dia belajar sujud di sekali pula je. Sama dia ajar. Belajarlah mana-mana pun 2 kali. Itulah yang asasnya. Sepatutnya kalau dia katakanlah sujud sekali, dia bangun dah, dia ingat 2 kali lah tu dia buat. Apakah hak tu? Masalahnya kalau ni orang tegur tadi, kira orang ni yakin lah tu yang dia tegur tu. Terutamanya kalau lepas semaya. Kalau dalam semaya tu, mungkin tu imam dia tegur, gapo aku ni, subhanallah ni. Gapo aku selalu dia cari je dah dalam semaya. Boleh jadi. Tapi kalau di luar semaya ni, dia sebut qasar. Qasar, dia tahu dah lah kalau 4 tu jadi 2. Senang lah kalau tu. Jadi kita nak tahu macam mana. Kalau berdasarkan hak Nabi tu, ialah Tuhan telah meyakinkan, kita terima lah hak tu. Dan bukan dalam hadis ada sebut. Mana Tuhan lah bagi yakin kepada Allah. Orang lain, dia nak yakin lah ke mana. Kalau dia tu ragu. Imam Bukhari, bagi Imam Bukhari, dia ikut makmum. Tak apa di situ. Dah timbul keraguan, dia pun ikut makmum lah. Tak apa lagi. Itu pendapat Imam Bukhari. Kalau kita kata makmum tu seorang, serupa dengan Imam Ahmad. Kalau makmum tu 2 orang, serupa dengan Imam Malik. Kalau makmum tu 2 orang, Imam Malik kata sekurang-kurangnya 2 orang makmum. 2 orang tu adil. Kita nak tahu macam mana dia adil ke tidak adil. Tak boleh kita dia ni adil ke pula. Banyak cerita lah pula Pak. Lepas tu kita nak kan sembahyang dah. Kalau kita nak tanya siapa pula adil ke tidak adil ke dah kita sendiri tak tahu. Dia kena gitu. Kita kena sangka baik. Orang Islam ni pada dasarnya adil lah, dia ikut perintah agama lah. Dia tidak langgar perintah agama pada dasarnya. Kalau sepatutnya. Gitu. Lepas tu terbukti tidak adil. Tak apa dah. Kita pakai hal tadi. Tak payah ulas mula lah semaya. Tak payah. Gitu. Baik. Jadi Dzul-Yadain berkata kepadanya, wahai Rasulullah, apakah salat ini telah diqasar atau engkau ini tuan yang terlupa? Kena ingat sekali lagi, saya sebut dah sebelum pada ni. Yang saya gelak ni, Rasulullah. Wahai Rasulullah. Kalau tengok Arab tu, ya Rasulullah. Mungkin kita kata, apa masalahnya? Apakah dia bahasa lah Rasulullah? Ikutlah Rasul dia lah. Biarlah tu. Tak apa kalau biasa-biasa, dikit biasa-biasa. Tapi kalau hadis gini bagi saya tak boleh. Apa? Dzul-Yadain kata lagu mana? Dia kata Rasulullah. Dia bukan kata Rasulullah. Tiba-tiba kita kata, dia kata, ya Rasulullah. Walaupun kita kata balik, tak boleh. Orang jaga hadis semua tak boleh. Dusta tu terhadap dia tu. Sebab beza. Beza kalau kata Rasulullah beza.
kepada orang Arab. Kita ni orang reti ni memang tak tahu beza apa Rasulullah serupa ya, kan. Dia tu beza. Kalau dia seru orang Rasulullah. Rasulullah seru orang. Memang ahli bahasa tak belajar dah ahli bahasa asas-asas tu. Tak belajar Nahu ni ada berapa ratus kemudian tahu kemudian baru ada. Orang duduk cakap juta-juta dah. Patut baru ada Nahu. Supaya juga kaedah-kaedah fiqh, usul fiqh. Itu ada kemudian. Kalau sampai Nabi dulu tak ada. Kaedah-kaedah ni kita kata al-yaqin la yazulu bisyak. Ada zaman Nabi? Tak ada. Tapi kaedah tu dipaham daripada Nabi. Nabi ajar juga. Dia nak muncul kemudian. Ilmu ni memang gitu. Dia muncul kemudian. Nak tulis buku, dia kena banyak ramai pula ahli fikir. Orang-orang berilmu tu barulah ada buku. Lama mana dah orang duduk buat lagu tu. Orang buat dulu. Orang bercakap dulu. Barulah bagi kaedah tu. Tapi kita yang belajar kaedah, dia diseru. Bila diseru, kena Rasulah. Tak boleh Rasulullah. Salah. Bermakna kalau kita kata gitu, kita secara senyap-senyap, kita tuduh sahabat ni tak reti bahasa. Pak kalau orang faham lagu ni, adakah dia nak kata buat cerita zaman Nabi dulu, cerita sahabat ke cerita Nabi, ceritalah filem, boleh. Sebab tu saya tak setuju. Walaupun Universiti Al-Azhar kata boleh buat cerita tu boleh. Saya tak setuju. Sebab apa? Dusta banyak. Kalau buat cerita ketika Nabi ni kata gini-gini, sahabat ni gini, sahabat pakai baju lagu mana? Baju warna ke apa? Dia ada selimut pakai. Nak gambar tu biar betul. Kalau tidak dusta kita. Takut tu. Kan Nabi kata ke, sesiapa yang berdusta atas nama aku, neraka. Saya tu bermain. Sebab tu bagi saya tak boleh filem Nabi kau sahabat tak boleh. Sebab apa? Dia jadi berdusta kita. Kita bagi gambaran tu tepat betul-betul. Kita tahu apa sebenarnya macam mana. Musim kan dia musim sejuk, musim panas. Dia pakai baju, kalau musim sejuk biasalah aku pakai baju tebal sikit kan kita kata. Baju bulu tu. Kalau musim panas mestilah pakai baju nipis. Bahawa sampai dulu kadang-kadang tak baju pun. Pakai gitu. Sebab kita pakai serban gitu. Macam mana? Sebab itu saya tak setuju. Sama juga sebab apa? Bagi kita tak apa. Tapi bila kita pergi susul lagi, kita pergi lagi, seseorang kita kata sahabat ni tak reti guna bahasa. Dia kata ya Rasulullah. Padahal dia tak kata ya Rasulullah, dia kata ya Rasulullah. Tak boleh lah. Tak apalah. Apakah salat ini telah diqasar? Sebab itu dalam setengah riwayat usirat. Dalam di sini aqasuratis salat. Ni bagi mati. Pas saya baca bagi bawah. Tu tak baik, tak apalah tu memanglah. Tak boleh. Sebab sambung tu. Sambung, sadu. Nak baca kan? Kecuali kita kata aqasurat as-salat. Salah selalu. Sebab apa? Hamzah gapo tu? As-salat, Hamzah. Alif. Hamzah gapo? Sebab itulah bahasa Arab setiap perkataan, setiap huruf tu dia ada kaedah. Sebab tu jangan main-main. Aqasurat as-salat. Aqasurat as-salat. Kalau kita sambung itu salah. Kalau aqasurat as-salat boleh kira. Supaya tidak timbul masalah, kita kena ubah balik. Aqasuratis salat. Aqasuratis salat itu baru betul. Sebab apa kita ubah balik? Ada. Itu kaedahnya. Kalau dua huruf mati bertemu, bagi bawah hak sebelum. Huruf mati hak sebelum. Hak mula-mula. Itu kaedahnya. Memang orang Arab kecil gitu pun. Jadi ni kan kalau ada mati-mati setengah-setengah kan. Ni insarafa min ithnain. Min ithnatain. Insarafa min min ithnatain. Tadi mati kan.
Dia bagi hak dalam kitab ni, kalau kita ambil ni, dia buih hak asal lah. Tapi kita kena baca minithnatain atau minathnatain. Dua-dua betul. Bagi bukan ambil kira. Tapi kalau sini aqasuratis salah, aqasuratas salah, salah tak boleh. Kena bagi bawah. Tapi kalau minathnatain boleh. Minithnatain pun boleh. Isi orang Arabnya bagi yang paling ringan. Al-Fathah akhafful harakat. Bila paling ringan, tidak salah mengikut kaedah. Mengikut kaedah. Jadi bila kata mengikut kaedah tu, kira-kira aja sahabat dulu guna mana sebenarnya? Minathnatain ke? Minithnatain ke? Minithnatain ke? Min ithnatain ke? Apa mana? Kita boleh tahu. Dia tak akan kata min ithnatain. Dia tak akan kata. Sebab apa? Sebab dia kecek mengikut kaedah. Mengikut kaedah. Sama ada dia kata minithnatain atau minathnatain. Bila kita nak baca situ, kita boleh tahu orang dia ngaji ke tidak. Boleh baca kita, tahu tak? Tak ada dua baris. Tahu lah. Jadi aqasuratis salah. Adakah sembahyang telah qasar? Kita terjemah. Aqusiratis salah. Adalah setengah riwayatnya begitu. Adakah sembahyang telah diqasarkan? Qasar tu kita maklumlah, sembahyang qasar kan. Kalau 4 rakaat jadi 2. Itu je qasar. Kalau 2 jadi 1, tak ada. Kita boleh tahu dah bila kata qasar ni 4 rakaat ni, 4 rakaat. Memang pun dalam riwayat selepas ni dia sebut sahur. Kalau 3 tak ada qasar. 3 situ. Jadi bila sebut qasar tu kita tahu dah. Mesti sembahyang ni 4 rakaat. Kalau kita tengok hadis ni sajalah. Kalau tengok hadis bawah tu, jelas lah. Memang 4 rakaat. Dia tanya. Dia tahu dah pasal qasar ni. Kalau tak ada lagi hukum tu, macam mana dia tanya pasal qasar? Dia tak tahu apa lagi. Maknanya hukum qasar ni telah ada. Daripada hadis ni kita dapat tahu hukum qasar telah diketahui oleh sahabat sebelum lagi daripada perkatakan sembahyang ni. Sembahyang ni bila sembahyang 5 waktu, sembahyang subuh kita maklum. Apa Mi'raj ni sebelum hijrah lagi. Sebelum hijrah lagi. Jadi kira-kira sahabat ni maklum tu. Sebab apa dia maklum, dia tahu muka duduk sembahyang nak hari. Dia 5 kali sehari. 5 kali sehari duduk sembahyang dengan Nabi pula tu. Tak tahu lah ke mana. Sebab itu dalam kita dia boleh rayak. Hukum qasar ni pada tahun sekian-sekian. Boleh. Daripada mana dia boleh tahu? Daripada hadis-hadis seperti ni. Tak ada hadis Nabi rayak qasar ni tahun sekian-sekian. Tak ada. Diketahui daripada hadis juga. Nabi kata, Nabi tak terlupa. Ni hadis ni kata terlupa. Kita lepaskan, tak ke tepi. Ni anti hadis juga ni, satu bentuk anti hadis juga ni. Tak pakai hadis. Lama-lama dia anti Quran. Sebab dalam Quran kata, wadhkur rabbaka idza nasita. Tuhan tuju ke siapa? Tuhan tuju ke siapa? Ingatlah kepada Tuhanmu bila kau terlupa apa-apalah. Kau tu siapa? Nabi kita lah. Kamu tak saya pakai hadis tak apa. Quran tak saya pakai. Berdasarkan ayat itu menunjukkan memang Nabi ada terlupa. Tak ada jadi masalah kita terima hadis ni. Memang Nabi terlupa. Apa yang ada Nabi? Dia jadi masalah tu pasal dia kata iman tak terlupa. Iman 12 tu tak terlupa. Maka kalau kata Nabi terlupa, Nabi kurang pada iman pula. Tak boleh. Itu akidah. Lepas tu kita tengok Quran. Dalam Quran ada sebut. Bukan Nabi kita saja terlupa. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Ada terlupa juga. Ada tidak Nabi. Ini menunjukkan karu ajaran Syiah. Dia letak orang lain lebih tinggi daripada Nabi. Bukan tuduh tu, bukan kata, tapi tuduh tak. Sungguh. Dia canggah dengan Quran sebanyak mana. Bila dia kata Nabi tak terlupa, canggah dengan Quran adalah. Tak boleh. Sebab tu kemak. Ahli sunnah ni memang kemak.
sunnah sesuai dengan Quran. Wahai Rasulullah, maka orang-orang menjawab ya benar. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzuliyadain? Orang-orang menjawab ya benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan mengerjakan salat. Riwayat satu lagi, fa shalla raka'atain tak ada ukhrayain. Hadis ni yang kena ambil kira sebelum selepas. Hak ni hak lain kena ambil kira. Jadi 2 rakaat lagi maksudnya. 2 rakaat lagi. Dia sembahyang dah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat lagi dia sembahyang. Tambahlah maksudnya. Lalu memberi salam, lepas tu bagi salam. Kemudian baginda bertakbir dan sujud seperti sujudnya yang biasa atau lebih lama lagi. Ni hadis ni menunjukkan sujud sahwi ini selepas beri salam. Selepas beri salam. Hak kita duduk amal sini umumnya mazhab Syafi'i kan umum kan sebelum salam. Hak ni salah kan ni? Tak salah. Ada mazhab pakai? Memang ada. Salah ni kalau ala kelebih hak salah. Kalau sebelum salah ni ala kurang. Kesilapan. Ada perijian. Tu kita bincang bila sampai 4 dia lah. 4 sujud sahwi. Tu detail pula situ. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Banyak pula tu. Tapi kalau mazhab Syafi'i ini tak kira ala kelebih ke ala kurang ke sebelum salam. Mazhab Hanafi ala kelebih ke ala kurang ke tak kira selepas salam. Sujud sahwi ni selepas salam. Kalau kita tak biasa, kejut juga. Dia sebentar duduk tayak akhir kan. Kata Assalamualaikum. Tak ada baca tayak. Assalamualaikum. Dia pun tak Allahu Akbar. Duduklah. Baru tahiyat. Ya, kira salam. Kemudian ginilah sepuluh ni lah sepuluh kunuk ke apa kan dalam semaya apa ni witir ke apa tu. Ada kata selepas 15, ada kata tak daripada awal lagi ada kunuknya. Lepas tu kunuk tu selepas bangun daripada rokok, ada kata sebelum. Sama juga kunut nazilah, ada khilaf juga. Ada khilaf juga. Jadi itu macam-macam ada. Dan semua tu betul, ada hadis berlaku. Ada hadis berlaku. Kemudian baginda bertakbir dan sujud seperti sujudnya. Yang ni yang biasa atau lebih lama lah. Apa sujud lama kalau kita agaknya tak ada riwayat yang sahih. Dia baca gap dia dalam sujud sahwi. Yang sahih, yang jelas tak ada. Lepas tu orang baca subhanallah yang namu tidak ada. Masalah kan baca? Tidak salah. Baca. Kalau kita tidak baca tu nak baca mana? Setengah ulama kata lebih sesuainya dah sujud baca kan? Baca apa ni tasbih? Tasbih lah. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Hak tu lebih sesuai. Tapi kalau nak baca subhanallah la yanamu wa la yashu, boleh juga. Tak ada masalah. Sebab itu bab doa. Bab doa kita berita dengan Tuhan. Doa ni bebas. Walaupun Nabi tak ajar, salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia kata lebih sesuai di situ. Subhana rabbiyal a'la. Sebab dalam sujud dia baca hak tu. Apa kalau kita kata lama, dia baca banyak kali lagi. Itu ya. Baca banyak kali tak apa. 5 kali, 7 kali lah. 1538. Penjelasan yang lebih terperinci berhubung dengan hadis ini akan diberikan nanti pada bab sebenarnya. Bab sujud sahwi lah. Lebih-lebih lagi tu. Lepas tu kita baca riwayat seterusnya ni. Kita dah terjemah tadi. Satu Nabi SAW secara berjemaah itu tak ada sebut kan. Riwayat sebelum tadi tak ada. Riwayat 715 ini menjelaskannya. Semuanya zuhur. Itu faedah Imam Bukhari buat bagi 2 hadis. Itu apa? Pada hadis Dzuliyadain kedua, hadis Abu Hurairah kedua. Sebab dalam hal ni ada sebut apa yang tidak disebut dalam yang pertama. Apa yang sebut dalam yang pertama, dalam yang kedua tak ada sebut. Jadi yang saling melengkapkan. Begitu kaedah hadisnya. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat yang pertama ada sebut Zuliadain. Riwayat yang kedua tak ada sebut. Sedangkan riwayat sebelum ini menyebutnya. Tapi Zuliadain itu nama orang panggil. Nama gelaran, bukan nama sebenar. Di Arab dia ada banyak nama. Nama kunyah, itu nama panggilan. Nama laqab, itu pun nama juga. Nama gelaran, macam Zuliadain. Nama gelaran bukan nama sebenar. Nama sebenarnya, nama diri. Khirbaq. Nama keluarga dia. Nama keluarga. Kan? Macam Cina, macam bangsa setengah dia ada nama keluarga. Kalau belakang dia tu Sing lah tu. Kalau belakang dia tu Khan belakang. Beribu misalnya, kononnya keturunan Sayyidina Uthman. Itu nama keturunan, nama keluarga. Macam orang Cina, Lim ke, ataupun Yong ke, apa, itu nama keluarga. Jadi nama sebenarnya tidak tu. Tapi dia pun sebut sekali. Dia sebut sekali. Kita orang Melayu ni, jelas. Nama tu diri. Nama tu diri. Kalau Arab ni, nama sebenarnya Zuliadain ni Khirbaq. Lepas tu ada pula Dzushimalain. Ni Zuliadain. Ada pula Dzushimalain. Dzushimalain dengan Zuliadain orang tunda ke orang lain? Tu cerita lain lah pula tu. Tu cerita lain. Bila sampai tempat dia, insyaAllah kita bincang lah. Lepas tu ni 1541. Riwayat sebelum ini menyebut Nabi SAW telah bersujud selepas memberi air pula sekali. Sujud syukur, dia beza-beza tu. Beza-beza tu. Itu kita kena bincang lain lah. Tanpa dua kali. Demikianlah hadis-hadis Rasulullah SAW itu. Sebahagiannya menjelaskan sebahagian yang lain. Al-hadis yufassiru ba'duhu ba'da. Ini kaedah. Ini kaedah ulama hadis. Kaedah ulama tafsir gitu juga. Kaedah ulama tafsir. Apa ni dia kata? Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'da. Quran itu saling menjelaskan satu sama lain. Quran menjelaskan satu sama lain. Jadi kita jangan tengok setepak. Tengok tempat lain. Sama maksudnya. Jadi gitulah. Hadis pun gitu. Jangan tengok saja hadis. Kalau tengok satu saja hadis, misalnya nama tak ada sebut, misalnya 2 kali sujud tak ada sebut dalam satu hadis, kena tengok dalam kitab ni, kena tengok dalam kitab ni, kena tengok. Baik. Hadis ini juga menyatakan tempat sujud sahwi ialah selepas memberi salam, bukan sebelum salam. Dalam masalah ini ada pula beberapa riwayat yang berbeza-beza. Sesetengah ulama mengutamakan hadis-hadis yang menyatakan sujud sahwi itu dilakukan selepas salam. Seperti tersebut di dalam hadis-hadis di bawah bab ini. Sesetengah yang lain pula mengutamakan sujud sahwi sebelum salam. Pegangan mereka ialah hadis-hadis lain. Hadis juga. Jadi tak jadi masalah lah. Tak jadi masalah. Kita nak, kalau kita pandai, kita ngaji banyak, nak pakai mana lah kan? Tak jadi masalah. Bagi saya, tu guru saya dulu pun dia pun kata gitu juga. Dia kata moleknya kalau ada dalam hadis sahih ni Nabi ada buat je lah. Mazhab terutamanya ada buat pun lah mazhab. Juta-juta. Bagaimana Nabi sendiri buat. Sahih ni. Ada mazhab pun. Bukan ganjil pula. Bukan mansuh. Tak mansuh. Apa ya kita sepanjang hayat kita dia pakai seseorang Nabi buat gitu sepanjang hayat. Sebab tu orang yang belajar hadis ni dia terbuka. Dia terbuka. Dia tidak. Apa ya kita nak terikat seperti tu. Macam kita lebih terikat dengan orang lain lebih daripada orang lain daripada Nabi. Orang hadis tak silap kata. Dia nak Nabi tu. Paling kita ikut. Orang lain tu sebab dia rakyat serupa dengan Nabi ada bukti. Ya, boleh lah kita. Kalau sebenarnya kita ikut Nabi. Buktikan lah kalau kita ikut Nabi semua. Kita belajar. Buatlah ketika jari-jari lagu ni. Kalau kita tak buat semua pun.
Tak sibuk semua. Buat jaga-jaga. Gitu hak moleknya. Barulah bermakna kita telah mengamalkan. Ini pun sunnah ni, bukan sekali dua. Belajar pekoh satu-satu mazhab. Kalau pekoh satu-satu mazhab, dia pakai soy. Setengah orang dia kata, ada soy lah, hayuk dah. Betul juga. Dia pakai selai lah. Tapi kalau kita makan, nak gula daging kadang-kadang dah. Pandai pula tu dah. Nak gula ayam, atas ayam tu saja nak pericik. Nak apa ni, goreng pedas lah, macam-macam dah. Kicap dah. Pandai pula tu dah. Nak macam-macam tu. Kepelbagaian tu kan bagus. Molek. Gitu, kita kena anggap gitu. Bukan benda tak molek. Kalau letak atas ayam saja, macam-macam. Jenis gula ayam tak sih? Kalau kita buat gula lain-lain lagi lah. Sedap. Apanya? Tak ada masalah. Apa? Nabi, ayah saya ni pula kata je. Nabi suruh orang beli. Gula lain kita boleh ngaji banyak macam-macam. Ada boleh. Apa yang ada Nabi ni tak boleh. Biar pandai lah. Apa nak duduk takut lamanya? Sampai kena 10 tahun, 70 tahun. Tak berkembang ilmu. Sedangkan orang ada mengajar atau itu, semua ada tempat ngaji. Cuba lah lagu ni. Apa tak boleh buat? Buat lah. Boleh bang. Kalau duduk situ kan, sedap kalau duduk situ tu. Nampak gaya sekali dulu. Ini panjang itu. Wallahualam. Sebab ada orang kata kalau solat kita tak khusyuk, kita kena boleh sembahyang. Sembahyang fardu. Lepas tu ada juga yang kata kalau kita mengulangi solat makruh. Lepas tu ada juga yang kata kita nak setengahnya tu. Soalan dia barang. Mana? Sujud sawi. Solat itu bermula daripada takbiratul ihram sehingga salam. Jadi kalau sujud sahaja selepas salam, kalau kita baca solat kita harus buat. Jadi mana mengulang solat fardu. Maksudnya tak khusyuk, tak syuat. Tak khusyuk. Tak boleh tadi. Tak boleh tadi. Tak ada siapa pun kata macam tu. Setakat mana yang kita telah buat, itu saja. Sebab sembahyang ada adik Nabi tak bui sembahyang 2 kali, sembahyang yang sama, sembahyang fardu. Haram. Betul kata haram. Bukan makruh dah, haram, memang haram. Kalau jelak, kecuali kalau kita tak ingat kan, tak ingat lain. Ini tadi bukan masalah tak ingat, kan masalah tak khusyuk. Ia dapat menampung, cukup dengan itu saja. Tak ada apa namanya ulang sembahyang, tak boleh. Dia sudah sembahyang dah macam Mu'adh kan. Sebelum ni kita dah bincang dah. Dia balik tempat dia jadi tu imam pula. Setengah ulama kata dia ulas sembahyang. Setengah ulama kata tidak. Tapi kebanyakan ulama kata tidak. Atau di situ ada khilaf. Tapi nak kata ulas sembahyang dengan jelas sembahyang yang sama, tak boleh. Yang hadis tu itu masih orang masuk khilaf, dia sembahyang sunat dengan Nabi tu, dia sembahyang sunat, kau dia sembahyang fardu. Gitu. Ada yang kata dia sembahyang fardu dengan Nabi, bermakna dia sembahyang dengan kaum dia, pokok dia tu sunat. Jadi boleh tu imam dia sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu. Boleh. Atau tu imam sembahyang fardu, makmum sembahyang sunat. Boleh. Berdasarkan hadis tu. Orang yang terima dia kata gitulah. Orang yang terima dia katakan begitulah. Bagi orang yang tak terima, kita dah bicara dulu. Kalau dia sembahyang dengan Nabi tu, kita kata maghrib. Dia balik kaum dia, insya Allah sembahyang. Tak ada jadi masalah, bukan ulang tu. Gitu kan. Jadi pada dasarnya tak boleh lah. Tak boleh. Yang keduanya tadi, sujud sawi tadi kan. Saya tak apa-apa dengar tadi. Apa dah tadi? Lepas salam tu. Itu mana dalam sembahyang. Gini orang muda. Nabi buat kan ni? Siapa lebih pandai?
Kita nak ikut siapa? Kalau kita kata lepas semaya, kita katalah lepas semaya, Nabi buat. Maknanya semaya tu tak habis lagi. Kalau kita kata itu dari segi logik lah dia kecek gitu tu, dia tak tengok hadis ni. Kalau orang yang tengok hadis ni sepatutnya dia tak kata begitu. Bermakna secara tidak langsung dia kata Nabi sujud sahwi luar maya. Kan ada lagu tu. Tak boleh, tak betul tu. Tak betul. Jadi yang betulnya, tapi lah Nabi buat gitu, maknanya tak habis lagi lah semaya. Itulah maksudnya. Boleh? Okay. Jauh tu Ya. Kalau kita mari, kita duduk masjid ya, kita saya fardu, kita tembak kayak dia. Kita sudah saya dah fardu. Kita temek dia. Tadi boleh, mana boleh. Tapi kita niat sunat lah. Kalau kita sudah sembahyang fardu, jangan niat fardu, tak boleh. Jangan niat fardu. Kalau kita sudah sembahyang dah tadi fardu, jadi bila orang lain mari, itulah cerita tadi tu. Nabi kata ada siapa-siapa kena wis rekod. Seorang sahabat kita dia mari seorang ni. Sebab itulah setengah-setengah ulama zahiri kata sembahyang Jumaat ni fardu. Kalau sembahyang Jumaat ni tidak fardu, apa yang Nabi suruh orang pergi sembahyang sekali-kali? Dah orang tu sembahyang dah. Dia main seorang apa boleh? Apa yang Nabi kata begitu? Dia buat begitu tu. Tapi kita tidak setuju. Rakyat saja. Cara dia faham tu gitu. Boleh tak? Maknanya kalau dia semaya pula, dia jadi imam, kalau dia jadi makmum tak jadi masalah. Tapi dia tak boleh semaya lah, dia semaya dah tadi tu fardu, dia kena niat sunat. Lepas tu semaya dengan dia tu, kalau dia fardu, boleh. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafi, mazhab Malik tak boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, Imam Bukhari boleh. Gitu. Lagi ada. Yang solat pertama tadi tu, solat kembali beri tempat asal tu kan? Balik tempat asal. Mana berjalan tak apa. Ini hadis ni menunjukkan bercakap kira-kiranya dalam semaya lah tu kira-kira. Tapi dalam kes macam ni lah, kalau tengah semaya gini nak cakap tak boleh. Ni dengar anggap dia sudah selesai dah semaya tu. Boleh cakap. Lepas tu pergi sambung semaya tu tidak kata tak sah semaya tu. Tak apa, boleh bercakap sekadar tu. Dan berjalan tu, memang dia berjalan. Dia pergi belakang, Nabi pergi ke belakang. Duduk sana gitu. Lepas tu dia pergi pula. Memang gitu. Sujud sahwi lepas salam lepas yang lepas salam. Adakah salam pula? Salam pula. Dia tu ada khilaf pula tu. Ada yang kata tak ada salam, sujud sahwi saja. Baru selesai. Ada tu. Tapi ada yang kata tak salam pula. Gitu. Tiganya azan. Mana? Azan tak betul. Sebutan huruf kalimah itu tak betul. Ada kesulitan dijawab. Cerita azan pula dah. Bukan cerita sembahyang dah. Cerita azan pula. Tak betul tu sebab apa? Pelek. Jawablah. Tapi cumanya kena belajar lah sepatutnya. Itu. Nabi suruh jawab kan. Pelek telur sikit sebanyak tu. Nak suruh maksudnya salah. Sing itu jadi tak kau apa kau. Gitu. Dia tak apa, dia tidak suka sembahyang. Kalau dalam sembahyang pun ada tolak ansur lagi kecuali yang wajib, yang fardu, Fatihah tu. Itu kena jaga semua. Itu kena jaga. Itu memang tak boleh lah. Kalau mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain tak apa. Kalau mazhab lain tak apa. Orang kita ni sebab orang kita ni alhamdulillah Tuhan beri lidah dia fasih sikit. Kadang-kadang orang Arab balik kepala dengar orang kita baca kan. Itu kelebihan orang kita. Sebab tu kita duduk kecil-kecil kita kira lagi kan. Sebab memang orang kita mengaji bab Quran ni. Bab sebutan dia makhraj gapo ni dia jago.
Tapi kalau kita pergi keluar kan, tidak arak lah yang cerita tidak arak. Syekhul Hadis dia pun pelik telur. Kita nak cari betul kita payah. Sedangkan dia lebih dah kot lain. Macam bapak sebut tu je. Bunyi semacam telur dia tu. Payah. Jadi kita kena ambil kira yang lain jugalah. Jangan ambil kira makhraj saja. Walaupun begitu, Fatihah tu kena jagalah. Sebab ke mana-mana pun beberapa mazhab termasuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari tak sah semayang. Tak baca Fatihah. Dan Fatihah tak betul. Jadi sepatutnya tersebut jadi imam kalau kita betul dulu lagi. Tak sudah baiklah. Alhamdulillah. Ada orang lain kan lebih sedap. Tapi boleh betul lah lah. Sebab dia bukan sebab semaya. Dan jawab lah. Sebab maksud dia tu maksud dia. Bukan atas sebutan tu yang kita kira maksud dia tu panggil. Nabi SAW ada satu lah sahur. Antara itu hikmah dia tu. Jadi maksud tu tak lari. Maksud tu lagu tu sama. Siapa orang telur tidak telur. Nah. Gitulah. Malam. Ya. Takut tertinggal. Kita salah. Masalah. Tapi dia sunyi selalu. Salah pula. Dia sudah sebut tadi kan. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang kata salah pula. Ada yang kata tak ada salah. Boleh. Jadi ada khilaf ni banyak. Beratus-ratus. Antara takbir dengan salah itu saja khilaf di kalangan ulama. Beratus-ratus. Bukan 10 dua, ada beratus-ratus. Jadi ya itulah. Penjelasan dia. Mana? Saya mohon penjelasan dia. Peristiwa ni mungkin berlaku beberapa kali. Daripada pahaman saya. Mana ni? Ni Nabi. Betul. Memang. Rekaat ni. Betul. Dia bukan sekali lah. Kesilapan macam ni dan kesilapan macam lain ada lagi. Nabi terlupa baca ayat pun ada di lakar jadi. Baca ayat lakar. Sepatutnya ada ayat lain. Ada. Dalam hadis Abu Daud ada sebut. Lepas tu sahabat tanya, ayat mansuh ke macam mana ayat tu? Tak ada dah. Nabi kata ada. Apa tak tegur? Apa tak tegur? Apa tak tegur? Maknanya kita boleh daripada situ kita belajarnya. Tu imam salah boleh tegur. Sebab Nabi ada salah. Lepas tu Nabi kata apa tak tegur? Mana tak ada buat ayat tu tak ada. Ayat tu semua sekali. Cuma mana dia tersalah. Nabi ni ada tersalah, ada terlupa. Tu kesimpulan. Tapi tersalah dia tu ada hikmah lah. Kita dapat pengajaran. Kalau kita kata salah, Nabi pun ada salah gitulah. Kata gitu. Boleh tak ada salah. Boleh. Misalnya Nabi ada ketika dia semaya subuh. Subuh tu lepas waktu. Naik matahari. Kita pun boleh kata Nabi pun ada salah. Ada berlaku lah kepada dia. Tidak salah. Jadi apa yang berlaku begitu, Allah SWT nak beri ketenangan kepada kita, pengikut dia. Supaya kita tidak kata, tak sebenarnya aku semaya, aku ada berlaku macam ni. Kita tak akan kata gitu. Sebab apa? Nabi sendiri. Manusia pilihan tu ada berlaku kepada dia. Gitu. Dia lebih di situ, lebih. Allah SWT beri benda berlaku ni, nak menyatakan kejadian manusia. Bila kata manusia, adalah begitu. Seorang Nabi sekalipun. Seperti mana Nabi makan, Nabi sakit. Ini pun manusia. Kemanusiaan seorang Nabi. Bila kata Nabi, bukan dia tidak manusia. Dia tetap manusia. Bukti dia manusia. Dia terlupa. Dia tersalah. Dia lapar. Dia sakit. Dia jatuh kuda. Aksiden lah kata itu. Siapa terselih kaki. Berlaku. Tapi sahabat-sahabat ni cerdik. Dia tidak sebuah orang kafir. Supaya aku, dia tak kata gitu. Siapa sebab kita sekarang ni lah. Kita tengok Perdana Menteri ke Presiden. Supaya aku. Boleh lah kata gitu.
Serupa mata, serupa kita. Kita tak serupa kan? Pakat tu. Darjat dia. Ilmu dia. Tak sama. Walaupun serupa sahih pun. Hak tu dari segi kemanusiaan ya. Kecerdasan tu abang sama. Tak sama. Nabi ni paling sempurna dalam kecerdasan. Walaupun begitu, dia manusia. Bila manusia ya ada lah. Supaya apa? Supaya kita orang Islam ni tidak akak, tidak tasuk, tidak kata gila, tidak kata saya tu jadi melebihi hak. Siapa akak jadi Tuhan? Tak akan berlaku. Bila kita sedar dia tu manusia. Sebab apa? Sebabnya berapa ramai dah Nabi-Nabi dulu kan dia anggap sebagai Tuhan. Ini bahaya tu. Sebab apa yang berlaku? Hikmah berlaku kepada Nabi gini-gini. Nak suruh kita jaga tauhid kita. Umat terakhir ni terpelihara akidah tauhid dia. Caranya ke mana? Tuhan buat gini. Kita apa faham? Dia manusia. Walaupun begitu kita sedar. Seperti mana kita tidak menyamakan apa ni ahli fikir, saintis, penemu apa-apalah dalam bidang kita tak kata yang serupa dengan kita. Walaupun zahirnya serupa. Kita letak dia lebih kan? Kita anggap dia lebih, kita hormat dia. Apa? Sebab kelebihan tu, Nabi ni pun gitu. Kelebihan dia wahyu, dia dapat wahyu. Kita tak dapat wahyu, bijak setara mana. Itu beza. Alhamdulillah. Ada satu lagi yang last lagi. Ya. Anak tanya dengan maksudnya waktu salat subuh yang lebih afdal lah, yang afdal. Jadi anak kali yang ditengok di sisi pantai atau tempat ini, yang tengok ada hadis. Jadi bila pergi itu asal subuh sudah bunyi dan oleh sudah tak semaya kan. Fajar Sadiq. Memang dia baru tu dia Fajar Sadiq. Dari mana kita ni? Dah mula-mula dia tengok tadi Fajar Sadiq kau. Bulan ada lagi lah. Fajar Kadzib saja. Tak Fajar Kadzib lah maknanya. Orang tadi Fajar ada dua kan? Fajar Kadzib, Fajar Sadiq. Yang masuk waktu menentukan masuk waktu subuh Fajar Sadiq. Kalau Fajar Kadzib tu tak masuk lagi. Lepas tu? Boleh kata di seluruh Malaysia lah. Kita ikut mana? Kita memang tak ikut Fajar Sadiq. Kita ikut Fajar Kadzib. Dan kita anggap ia tu sudah subuh. Gitu kau? Tak boleh, tak betul. Bila Ahmad tanya, ada yang jatuh di waktu Ismail pada hari berjaya. Dia malu. Saya timbul dia. Bukan apa? Saya timbul dia bila ni. Saya ikut Fajar Sadiq. Jadi ada di kalender kita tadi. Dan kita ikut Fajar Sadiq. Ada sekali ya anak kita remaja baru timbul Fajar Sadiq. Hak betulnya hak tu lah. Hak kita tengok sendiri. Sebelum matahari gelicir, kita tengok sendiri. Matahari jatuh. Hak tu hak betul. Hak kira hak apa ni, tapi dia kena kira berdasarkan Fajar Sadiq lah untuk masuk subuh. Tak boleh pergi. Kalau sebelum masuk Fajar Sadiq dia kata masuk dah, itu fitnah tu. Dia dakwa. Kita nak pastikan sebab takut jadi tak kena kan, fitnah mana-mana pihak pula kan. Kena pastikan dulu dalam kalender tu dia dakwa sebagai Fajar Sadiq ke? Dia tentukan masuk waktu tu. Kau macam mana? Tak falak pun maknanya dia kena berdasarkan Fajar Sadiq. Dia kena letak situ asasnya. Kalau dia tak letak situ tak salah. Salah. Wallahu alam, tak tahulah. Kita kira harap ke dia lah. Harap ke dia. Kalau itu dosa dia. Sebenarnya anak dan beberapa buat secara berkala. Itu sekali kita cek memang
tidak sama. Malah saya nak tanya lah. Kita yang tengok tu kita jelas ke Fajar Shadiq ni macam mana? Jelas. Fajar Kadhib boleh beza antara Fajar Kadhib dengan Fajar Shadiq. Boleh beza. Macam mana kalau Fajar situ. Kalau Fajar Kadhib macam mana, Fajar Shadiq macam mana? Anak tak tahu yang macam mana pasal. Dengan azan. Tengok azan dia yang ada habis dia. Dia kata tu kita mana kena tanya pihak yang berkenaan lah. Kena tanya pihak berkenaan lah. Kalau sungguh begitu, salah dia. Salah. Kalau sungguh lah. Kalau tidak, tak apalah. Gitu. Tapi soal bas sebelum masuk subuh itu tak jadi masalah. Itu memang ada sunnah pun. Kalau bas tu maksudnya tidak nak sebagai tanda masuk waktu subuh. Fajar Shadiq dia nak bas untuk apa ni, orang semaya sunat, apa dia itu tak apa, bas tu tak apa. Kita ada catatan ni. Anak pula duduk dekat telefon. Jadi bila masuk kita tahu dah ini tak masuk. Kerana ada 13 bulan tekod kita. Jadi masuk dia dekat itu kita kena itulah orang ramai-ramai ni dia ikut pihak berkuasa je. Dia buat macam gitulah. Dia lepas dah orang ramai ni. Tak payahlah kata tak sah sebenarnya tak payah. Jadi kita supaya ni lah, supaya raya kau nak puasa ke kita pakai dia gitu. Gitulah lebih kurang.